Sifu, soalan seterusnya yang kita nak tanya, jika kita lihat di sekeliling kita, teknologi semakin maju dan semakin pesat membangun. Kita pejam celik pelbagai teknologi lagi yang muncul. Jadi di sebalik perkara tersebut, pastinya ada cabaran. Dan apakah cabaran kepada peniaga-peniaga online yang menggunakan Facebook sebagai medium pemasaran mereka? Kalau ikutkan Facebook ni dah bermula 2000, kalau di Malaysia ni aktif 2007, 2008, okey. Dan dari 2007, 2008 tu sehinggalah sekarang dah lebih 10 tahun. Pelbagai perubahan yang berlaku. Kalau dulu orang boleh direct jual. Cuma bila lama kelamaan dia berubah. Contohnya perubahan tersebut adalah jumlah capaian ataupun jumlah reach tidak sama seperti dulu. Kalau dulu kita ada followers ataupun fan, contohnya 100,000. Kalau kita update post boleh capai 30,000, 40,000. Sekarang ni makin kurang disebabkan algoritma yang dipanggil algoritma FB ni, yang mana kita kena faham dalam dunia sosial media dia ada ilmu ataupun dipanggil control traffic, earn traffic, own traffic. Control traffic ni maksudnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, yang mana kita bina followers. Kita update, dapatlah traffic masuk kan, tanpa kita keluarkan duit. Betul. Okay? Tapi lama kelamaan dia makin berkurang kerana platform-platform ini objektifnya tak lain tak bukan nak buat duit. Mula-mula dia kumpul followers dulu, dia ramaikan pengguna. Betul. Sampai masa dia akan tentukan. Yes. Tapi kalau kita ada konten yang bagus, so capaian reach tu boleh besar. Kalau kita bersifat menjual, dia akan berkurang. Kerana manusia tidak suka orang datang menjual pada dia. Jadi ini bahaya kepada Facebook. Jadi you nak menjual macam tu, you kena bayar. Betul. Tapi jadi macam ni kita nak dapat reach terbesar, kita menggunakan elemen video sebagai contoh. Okay, elemen video seperti video viral kan, video live. Sebab itu sekarang ni FB sesuai dijadikan sebagai TV show. Okay. Dan antara cabaran dia adalah persaingan makin ramai di Facebook. Persaingan makin ramai. Bukan Facebook, sana-sini. Sana-sini. Produk ni lah, produk ni. Dulu kalau jual produk kuruskan badan satu je. Sekarang ni ada berpuluh-puluh, malahan beratus lagi. Jadi, ini antara cabaran terbesar, persaingan makin sengit di Facebook. Persaingan makin sengit. Jadi ada orang yang rasa dia nak mengalah, dia pergi platform lain. Tapi platform lain lama-lama sama juga. Sama juga akan mengalami cabaran yang sama. So point dia adalah bagaimana kita present ataupun kita buat marketing produk kita kepada audien dengan cara yang tidak menjual. So zaman sekarang ni dipanggil content marketing. So kita beri konten dulu, barulah orang datang kat kita. Bukannya kita jual dulu, bila kita jual orang lari. Tapi kalau kita berikan konten, orang datang kat kita. Ini dinamakan menjemput rezeki, bukannya memburu rezeki. So memburu rezeki ni penat. Baik kita menjemput. Macam mana nak menjemput? Kita memberikan nilai melalui konten. Dan antara cabaran terbesar lagi adalah FB memiliki ataupun mewujudkan banyak sekatan-sekatan. Contohnya overclaim, dijamin, garanti, buat duit 100,000, 50,000. So contohnya macam program skim cepat kaya kan. Padahal kita nak rekrut ejen, dia dah tak bagi. Produk-produk kesihatan banyak yang tak lepas. Itu cabaran dia. Okay? Ramai orang dia tak boleh pergi jauh sebab cabaran-cabaran ni. Tapi kalau ada ilmu, sebenarnya kita kena twist cabaran tu kepada peluang yang lebih baik, yang mana kita kena pandai funnelkan. Funnel ataupun salurkan. Contohnya tarik ke FB group ke, kita tarik database, kita tarik ke email ataupun tarik ke blog. Jadi cabaran ni sebenarnya tak ada masalah untuk orang yang ada ilmu. Ya, betul. Peniaga sebenarnya perlu lihat dari sudut positif walaupun ada cabaran, dan bagaimana kita menguruskan cabaran tersebut, menangani. Dan okey, bagaimana sebenarnya Sifu untuk kita mengekalkan pasaran ataupun perniagaan dalam Facebook ini? Okay. Saya tahu Sifu mesti banyak sekali tips nak kongsi, tapi most killer tips maybe boleh bagi? Okey, untuk mengekalkan satu bisnes yang menggunakan platform Facebook ni, kunci dia adalah ikut apa yang dikongsikan oleh pakar-pakar digital marketing dunia. Database is king. So, database ni adalah
Nama, email, nombor phone, alamat, itu adalah database. Separa database adalah followers kita, fan kita di FB. Tak kisahlah FB ke IG ke. So, database is king. Siapa ada database, dia pegang game. Tapi kita juga boleh menggunakan trafik online. Contohnya influencer. Orang yang memiliki followers banyak, kita bayar dia untuk kita tarik trafik. Ya, betul. Dan bila kita tarik ni, kita kena bijak. Bila tarik tu, kita tarik pergi ke database. Selain mereka menjadi followers kita, kita perlu juga tarik mereka ni menjadi database. Supaya bila mereka jadi database, contoh kita ada nama, email, nombor phone, alamat. Database tersebut, trafik tersebut dimiliki oleh kita. Dan kita bila-bila masa boleh approach balik. Contohnya kita hantar post, kita boleh call, kita boleh SMS, WhatsApp. Jadi ini dinamakan own traffic. So dari control traffic, kita boleh menggunakan paid traffic dan jadikan dia own traffic. So ini antara yang perlu digunakan, yang perlu tahu oleh usahawan-usahawan supaya bisnes mereka boleh bertahan lama. Dan antara yang paling penting, kena faham bahawa marketing ni adalah satu cara untuk tarik perhatian. Tarik perhatian, tarik trafik, buat kita nampak berbeza dengan orang lain. Tapi apa yang paling penting, branding. Branding kita. Branding. Sebab kajian mendapati kebanyakan orang membeli produk ataupun servis dari brand jenama yang mereka follow. Kenapa orang beli beg tangan LV, Louis Vuitton, Gucci padahal dia mahal? Sebab brand yang dibuat satu brand, reputation brand. Lagi disebabkan exclusivity, yang mana itu adalah experience, pengalaman yang diberikan oleh brand tersebut kepada pengguna. Jadi brand ni melibatkan awareness, melibatkan pengalaman dan juga bagaimana dia berbeza dari satu brand dengan brand yang lain. Itu membuatkan orang pilih. Jadi kita kena gunakan platform Facebook ataupun mana-mana platform yang lain untuk buatkan brand kita lebih strong. Branding itu penting. Brand tu penting. Facebook ni ibarat satu platform untuk tarik je sebenarnya. Dan bila brand kita kuat, brand ni ibaratkan satu pokok besar yang mana dia ada akar tunjang. Akar tunjang ni adalah brand. Database adalah batang pokok ni dan FB ni adalah di bahagian dahan. Kena petir habis jatuh. Jadi kita kena kuatkan database kita, kita kena kuatkan brand kita. Dan antara yang paling penting, usahawan itu sendiri perlu ada ilmu menguruskan bisnes. Jadi itu antara tips-tips yang dapat dikongsikan kepada peniaga-peniaga di luar sana yang ingin mencuburi pemasaran digital ni. Sifu, seterusnya, bagi sesiapa yang mengikuti Sifu Bag, pasti tahu Sifu selalu menekankan tentang efektif copywriting di Facebook. Tetapi bagaimana cara untuk kita rangka efektif copywriting tersebut?